Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama dalam rakaman kuliah ringkas lah. Saya tidak buat live kerana memang saya tak pandai buat live. Live ni nak kena nampak mata respon daripada penonton dan sebagainya seperti dalam kuliah yang biasa tu. Tapi berdepan dengan kamera ni kita bercakap seorang-seorang. Jadi saya tak berani nak buat live. So saya harapkan supaya rakaman seperti ini dapat sedikit sebanyak kita ambil manfaat. Sekadar saya nak mengisi masa lapang dalam tempoh PKP yang masih berlangsung pada hari ini. Di Taiping sekarang ni hujan lebat dan memang suasana agak nyaman lah. Dan insyaAllah mudah-mudahan tak terganggu banyak lah dengan bunyi percikan air hujan di bumbung dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat mendengar sedikit sebanyak apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi, insyaAllah. Saya nak membincangkan berkaitan dengan fiqh ataupun fiqh. Di kalangan orang Melayu kita sebut sebagai fiqh, ilmu fiqh. Dan ada beberapa perkara yang jarang dibincangkan oleh para ustaz dan sebagainya. Pertamanya dari segi istilah fiqh itu sendiri. Tak semua orang faham apa sebenarnya makna fiqh itu dan apa kaitan ataupun perbezaannya dengan beberapa istilah lain yang juga digunakan secara meluas oleh para asatizah dan sebagainya. Sebagai contohnya undang-undang. Ada orang sebut undang-undang Islam. Apa maksud undang-undang Islam? Undang-undang adalah suatu penggubalan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan di sebuah negeri ataupun sebuah negara itu. Walaupun kita sebut sebagai undang-undang Islam, tetapi undang-undang Islam ini bukanlah suatu yang qat'i, yang tidak mesti digunakan pakai oleh seluruh umat Islam. Dan siapa menolak undang-undang Islam ni adalah dihukum sebagai menolak Islam itu sendiri dan sebagainya lah. Undang-undang mungkin berbeza kalau kita tengok undang-undang Islam yang digubal oleh kerajaan negeri Kelantan akan berbeza sedikit sebanyak dengan undang-undang kerajaan Terengganu contohnya. Dan ini bezanya di antara undang-undang Islam dan syariat Islam. Kerana undang-undang itu adalah syariat yang digubal dalam bentuk undang-undang yang dijadikan ketetapan undang-undang. Ketetapan adalah hak pemerintah. Undang-undang adalah hak pemerintah. Sedangkan syariat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beza di antara syariat Islam kalau kita nak bandingkan dengan undang-undang Islam. Satu lagi yang kita selalu gunakan adalah fiqh ataupun fiqh Islam. Fiqh juga berbeza
bukan sahaja berbeza dari segi satu negeri ke satu negeri atau satu negara ke satu negara. Fiqh berbeza daripada seorang ulama ke seorang ulama dan sebagainya lah. Antara yang terbesar yang kita melihat perbezaan fiqh di antara ulama-ulama mazhab. Imam Syafi'i berbeza bukan saja dengan orang lain tetapi berbeza fiqhnya dengan guru dia sendiri, Imam Malik dan sebagainya. Dan anak-anak murid Imam Syafi'i sendiri pun berbeza dengan beliau, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya melahirkan fiqh Hambali yang berbeza daripada fiqh Imam Syafi'i itu sendiri. Okey. Untuk memudahkan pemahaman, kita tengok pengertian fiqh ini. Kalau dari segi bahasa disebut makna fiqh itu memahami dan mengetahui. Pengertian ni memang diguna pakai oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam surah Hud ayat 91, Allah SWT mengatakan, qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Shu'aib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Begitu juga dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang, cuma saya nak ambil wajah istidlal penggunaan istilah fiqh itu, yang Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendakinya kebaikan bagi dia, yufaqihu fid din, nescaya Allah akan memahamkannya dalam urusan agama ni. Jadi itu dari segi bahasa dapat kita fahami, fiqh itu maknanya faham. Maknanya tidak semua fiqh itu sama dengan apa yang yang dijelaskan oleh Allah di dalam dalil Al-Quran dan hadis itu secara literal begitulah. Maknanya fiqh lebih kepada bagaimana seseorang imam atau seorang mujtahid itu memahami sesuatu dalil daripada Al-Quran dan hadis itu. Okey, dari segi istilah pula, ulama-ulama fiqh menjelaskan makna fiqh itu wal ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, iaitu satu ilmu mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali atau praktikal, yang diusahakan daripada dalil-dalil yang terperinci. Ada beberapa komponen dalam ta'rif fiqh ini yang boleh kita saring, iaitu ilmu bil ahkam syar'iyyah. Dia ilmu atau pengetahuan berkaitan dengan hukum hakam syarak. Ada pun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu-ilmu fardu kifayah, matematik, geografi, sains dan sebagainya, ini tidak dikatakan sebagai ilmu fiqh, dan mereka yang mengetahuinya tidak disebut sebagai seorang faqih. Kerana apa? Kerana dia bukan ilmu tentang hukum-hukum syarak. Dan ilmu tentang hukum syarak ni yang macam mana? Iaitu ilmu-ilmu hukum syarak yang berbentuk amali ataupun praktikal. Suatu yang tidak berbentuk amali, dia tidak dinamakan sebagai hukum fiqh. Iaitu praktikal amali ni maknanya perbuatan-perbuatan para mukallaf, yang orang yang diwajibkan ataupun yang terkena dengan hukum tu. Mana bagaimana, apa yang dia perlu buat, apa yang dia perlu tinggal dan sebagainya. Dan begitu juga takrif ini mengeluarkan contohnya
ilmu-ilmu seperti yang tidak bersifat amali ni, seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan itu tidak disebut sebagai ilmu fiqh. Okey. Kemudian disebut min adillatiha tafsiliyah, daripada dalil-dalil syarak yang bersifat terperinci. Daripada teori ini disebut ilmu yang tidak terhasil daripada usaha istinbat, seperti ilmu yang diambil secara langsung daripada nas, juga tidak dinamakan sebagai ilmu fiqh. Seperti kita kata ada satu dalil bagaimana Nabi buat suatu perkara yang tak payah nak fikir-fikir panjang pun memang dapat dipahami. Itulah sunnah Nabi SAW, dan bagi kita wajib mengikuti apa yang telah dibuat oleh Nabi. Maka ilmu ni dia diperolehi oleh para fuqaha atau para mujtahid itu tidak secara usaha yang begitu berat ataupun usaha yang bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan hukum itu daripada dalil tersebut. Walau bagaimanapun ada ulama yang mengatakan itu juga adalah ilmu fiqh, kerana tak semua orang mampu sebenarnya bila baca dalil ataupun baca Al-Quran atau hadis terus dapat hukum tu. Dia perlu juga kepada usaha yang ialah maknanya sebelum nak dapat memahami itu, dia perlu belajar sebagainya untuk memahami, dan tidak semua orang boleh baca dan dia faham sama dengan apa yang dipaham oleh para mujtahid dan mujtahidin dan sebagainya lah. Okey, itu secara ringkas bagaimana secara teorinya berkaitan dengan ilmu fiqh ini. Cuma apa yang kita nak faham ni, sebenarnya ilmu fiqh ini adalah kepahaman para fuqaha atau para mujtahidin terhadap dalil-dalil syarak yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Jadi tak timbul soal bagaimana ada orang menyebut kenapa ulama ni berbeza pendapat, tak nak bersatu dan sebagainya. Kumpul muzakarah lah elok-elok supaya kita dapat melahirkan satu hukum bagi satu dunia dalam semua perkara sebagainya. Ini sebenarnya orang yang memang tak faham fiqh lah sebenarnya. Dan tak ada munasabah, tidak ada keperluan sebenarnya untuk menyatukan seluruh ulama di seluruh dunia ni untuk melahirkan satu hukum semata-mata. Okey. Kenapa lahirnya berbagai-bagai bentuk hukum ini? Kerana perbezaan pemahaman ulama atau para mujtahidin terhadap dalil-dalil syarak itulah. Okey, untuk apa kita mempelajari ilmu fiqh? Ilmu fiqh ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak yang berbentuk praktikal, dan ilmu fiqh ini adalah natijah dan kemuncak daripada ilmu-ilmu gabungan, ilmu-ilmu lain yang membolehkan seorang itu beramal. Bila kita tahu ilmu fiqh, maknanya itu step terakhir lah sebelum kita beramal. Maknanya kalau kita ada orang pakar Al-Quran, kita ada pakar hadis, kita ada pakar ilmu-ilmu lain lah, ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Mereka hanya pakar dalam bidang-bidang mereka saja, tetapi akhirnya gabungan daripada kesemua ilmu ni barulah dapat melahirkan satu hukum atau disiplin ilmu yang kita namakan sebagai ilmu istinbat hukum, dan barulah kita boleh mencukil hukum daripada dalil tersebut lah. Jadi boleh kita katakan ilmu fiqh ini adalah hasil daripada gabungan ilmu-ilmu lain, dan dia sebagai kemuncak lah. Maknanya tanpa ilmu fiqh seseorang itu tidak mampu untuk beribadat dengan cara yang sempurna, kerana ilmu-ilmu lain hanya
sumber ataupun bahan bahan kasar ataupun bahan mentah yang perlu diproses melalui kaedah, antaranya ilmu usul fiqh contohnya, sebagai satu kaedah untuk istinbat hukum, dan daripada kaedah yang dilaksanakan itulah baru boleh diambil hukum-hukum daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebutlah. Tapi apa kenapa di dalam ni ulama-ulama atau kitab-kitab fiqh disebutkan berbagai-bagai jenis kitab ni fiqh ini, dan sebenarnya itu adalah pembahagian-pembahagian atau penyusunan ulama fiqh berkaitan dengan perbahasan ilmu fiqh ini bagi memudahkan umat Islam mempelajarinya dan menghafalnya dan sebagainya dan memahaminya. Majoriti ulama fiqh membahagikan ilmu fiqh ini kepada 4 bahagian. Yang utama seperti biasanya dimulakan dengan ilmu fiqhul ibadah, yang keduanya fiqhul muamalah, yang ketiganya fiqhul munakahah, dan yang keempatnya fiqhul jenayah. Yang pertamanya ilmu fiqhul ibadat, ia adalah ilmu yang membincangkan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, di mana sama ada manusia itu nak beribadat dengan Allah secara khusus ini, sama ada secara berseorangan ataupun secara berkumpulan dan berjemaah dan sebagainya. Keduanya fiqhul muamalat. Fiqhul muamalat ini lebih fokus kepada bagaimana menjalin hubungan antara sesama manusia, dan bagaimana kaedahnya manusia ini berurusan dengan manusia lain, bermula daripada kaedah memiliki harta, dan kemudiannya bagaimana nak memindahkan harta itu kepada orang lain, ataupun orang lain nak mengambil hak daripada hak orang lain. Ada beberapa kaedah contohnya yang disyariatkan oleh Allah SWT, seperti yang pertamanya kaedah jual beli, pindah hak milik daripada penjual kepada pembeli, ataupun sewaan, pindah hak manfaat, mengambil manfaat tetapi tidak memindahkan hak milik ain sesuatu tu. Ada kaedah hibah atau beri atau membagi saja, dan macam-macam lagi lah kaedah-kaedah yang diperkembangkan dari masa ke semasa. Tetapi secara asasnya fiqh muamalat ini dia memberi panduan kepada kita bagaimana kaedah kita nak menerima hak dan juga memindahkan hak terhadap satu barang tu. Yang ketiganya fiqhul munakahat. Fiqhul munakahat, bagaimana kita membentuk institusi keluarga dan menjalin hubungan di antara seorang lelaki dengan perempuan, dan akhirnya melayari kehidupan secara berkeluarga. Dan yang keempatnya yang berkaitan dengan kesemua jenis fiqh di atas. Bagi segala jenis fiqh yang saya sebutkan tadi, kalau ada sepatutnya dia diamalkan ataupun dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang sudah diberikan garis panduannya oleh Rasulullah SAW. Namun sebagai manusia, memang tak nafikan akan ada manusia yang tidak berdisiplin, yang tidak menghiraukan panduan yang diberi dan diajar oleh Rasulullah SAW, hingga menyebabkan kalau kita biarkan mungkin berlaku rasa tak puas hati, rasa tertipu, rasa
mungkin timbul pergaduhan dan sebagainya lah di kalangan sesama manusia, maka syarak mengaturkan kaedah bagaimana kita nak menangani manusia-manusia yang tidak berdisiplin seperti ini, yang sering melakukan perkara-perkara yang tidak wajar mereka lakukan, iaitulah fiqhul jinayat, iaitu memberi balasan kepada yang setimpal kepada mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Okey tuan-tuan, untuk mengakhirkan sesi ini, saya nak menyebut dalam susunan kitab fiqh ini, sebenarnya saya sebutkan memang majoriti ulama-ulama fiqh menyusun pembahagian fiqh ini dimulakan dengan fiqhul ibadat yang biasanya digunakan diawali dengan fiqh at-taharah atau bersuci, dan keduanya fiqh muamalat, yang ketiganya fiqh munakahat, dan diakhiri dengan fiqh jinayat. Sebenarnya pembahagian dan penyusunan ini tidak ada kena-mengena dengan kepentingan mana-mana fiqh sebenarnya. Keempat-empatnya adalah penting dan keempat-empatnya sama martabatnya sebenarnya. Tetapi penyusunan ini lebih kepada fungsi lah sebenarnya. Bagaimana fiqh itu berfungsi dan apa peranannya dalam kehidupan manusia. Sebagai contohnya fiqhul ibadat ini, kenapa dia yang pertama dan dia disusun di peringkat awal kitab-kitab fiqh, kerana semua orang tidak akan terlibat dengan fiqh ibadat ini. Saya ambil contoh seperti semayang lah. Walau macam mana keadaan pun, selagi mana kita boleh bernafas, walau di mana kita berada, walaupun kita berseorangan, sesat dalam hutan ke, terpenjara dalam gua sebagainya, sesat dalam pulau-pulau, kita tetap akan boleh dan wajib untuk beribadat seperti semayang sebagainya. Dia tak ada pengecualian bagi semua, dan maknanya semua orang atau umat Islam terlibat dengan fiqh ibadat itu daripada kecil daripada dia mula balik sampailah dia menghembus nafasnya terakhir. Keduanya fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni walaupun dia besar sebenarnya, kalau kita andaikan ibadat kita ni sehari semalam tu macam semayang, kita ada 5 kali sehari semalam, 5 waktu, satu waktu kiralah macam sejam, 5 waktu kita kata 5 jam kita semayang, bukan sejam selebih, 10 minit satu waktu, tetapi muamalat ni 23 jam. Selebihnya itu adalah fiqhul muamalat, termasuk tidur dan bangun daripada tidur, itu dikira fiqhul muamalat. Dan walaupun dia besar peranannya dalam kehidupan umat Islam, tetapi fiqh muamalat ni tak semua orang terlibat secara langsung. Contohnya, kalau kita duduk seorang-seorang ke, duduk dalam gua ke, kita tak boleh nak bermuamalat pun. Sekurang-kurang muamalat ni kena ada 2 orang ataupun 2 pihak, baru kita boleh inilah, kecuali ada kita terpencil sangatlah, boleh dia sah sebenarnya, sah, tetapi perlu juga kepada pihak yang kedua lah dalam fiqh muamalat ni. Walaupun dia boleh dilakukan oleh satu pihak, tapi kena ada 2 pihak untuk menerima fiqh tersebut. Itu nanti kita tengok contoh-contohnya lah. Dan kemudian fiqh munakahat. Fiqh munakahat dia lebih kurang sikit orang yang terlibat, walaupun ketika kecil ada orang yang semua orang dilahirkan oleh ibu dan bapa mereka dan sebagainya, tapi ada orang yang bila lahir-lahir
dah tak ada mak bapak sebagainya, hidup sebatang kara, dia dah tak tak ada menakahat lah pada dia. Tapi majoriti umat Islam yang terlibat dengan menakahat ni adalah mereka yang sudah mencapai umur baligh dan sampai masanya sesuai untuk dikahwinkan. Dan di situlah permulaan yang signifikan lah dalam kehidupan mereka berkaitan dengan munakahat ini. Dan begitu juga dengan yang terakhirnya fiqh jinayat. Fiqh jinayat ni sebenarnya kalau orang tak faham pun tak apa. Yang wajib faham atau memahami fiqh jinayat ini adalah pengamal undang-undang. Pengamal undang-undang dan mereka pemimpin negara dan mereka yang nak melaksanakan fiqh jinayat itu. Lawyer-lawyer, maknanya bagi orang awam tahu sikit sebanyak secara dasar pun sudah cukup. Kita tak payah tahu apa hukuman yang wajib ataupun dikenakan kepada kita kalau kita melakukan kesalahan minum arak sebagainya. Biarlah ulama nak bincang 40 sebat ke 80 ke sebagainya, tapi bagi orang awam cukup dia tahu bahawa arak tu haram diminum dan kalau diminum boleh dihukum sebat dan sebagainya lah. Cukup bagi orang awam sekadar mengetahui itu. Jadi sebab tu daripada dulu kita melihat di masjid-masjid dan surau-surau ulama-ulama mengajar ibadat ini terus menerus daripada dulu sekarang, kadang ulang balik kitab dan akhirnya kita jarang sampai kepada kitab-kitab yang fiqh-fiqh lain, termasuk muamalat, munakahat pun adalah sikit-sikit. Tetapi fiqh jinayat ni memang jarang-jarang sekali diajar oleh tuan-tuan guru di masjid dan surau, kerana ia bukan keperluan orang awam pun sebenarnya. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk pendedahan awal fungsi dan peranan, pengenalan fungsi dan peranan fiqh ini dalam kehidupan masyarakat. Dan kalau ada salah dan silap, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.